Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita sekali lagi pada pagi ini dapat bertemu di dalam majlis ilmu di atas talian. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahi dengan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung lagi perbincangan kita pada surah Al-Qasas, surah yang ke-28 dan kita akan sambung pada ayat yang ke-68. Okey, kita akan sambung pada ayat yang ke-68. Dan kita masih lagi berbincang di dalam berkaitan tentang nikmat-nikmat keimanan, nikmat-nikmat kebenaran dan nikmat-nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Okey. Ini nikmat Allah Taala nak sampaikan kepada kita, inilah namanya nikmat. Sebab topik selepas ini kita akan bincang berkaitan tentang nikmat dunia yang manusia selalu nampak, iaitu berkaitan tentang harta. Dan Allah datangkan satu contoh melalui kisah Qarun, salah satu daripada kaum daripada Nabi Musa alaihi salam. Okey, inilah perkaitan dia. Jadi Allah Taala nak tunjukkan kepada kita nikmat sebenar, inilah nikmat dia. Nikmat iman, nikmat kebenaran, nikmat hidayah, dan kali ini kita bincang berkaitan tentang nikmat tauhid. Okey, nikmat tauhid. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-68, kita dah bincang dah pada kesempatan yang lalu, cuba kita nak recap balik je. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka, dan Tuhan kamulah. Dan kita dah bincang perkataan Rabbu dekat sini. Allah tak menyebutkan wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Boleh sahaja. Tetapi dengan konteks ayat ini lebih sesuai Allah Ta'ala menyebutkan dengan perkataan wa rabbuka. Dialah Tuhan yang menciptakan kamu. Dan dialah Tuhan yang memberikan manfaat kepada kamu. Yang memberikan mudarat kepada kamu. Dan dialah juga Tuhan yang mentadbir alam ini dan juga diri kamu, kehidupan kamu, mengatur keseluruhannya. Dan dialah Tuhan yang mendidik kamu. Yang ini kita dah bincang pada pertemuan yang lalu. Sebab itu Allah gunakan perkataan Rabb dekat situ. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, dialah Allah yang segala-galanya, yakhluqu ma yasha', dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Okey? Wa yakhtar, dan Allah jugalah yang berhak, memiliki hak untuk memilih apa sahaja. Kalau kita perhatikan perkataan wa yakhtar, memilih dekat sini iaitu Allah Taala berkehendak apa sahaja dan Allah memilih apa sahaja. Sama ada urusan yang baik ataupun urusan yang buruk ataupun apa sahaja, semuanya itu di atas pilihan Allah, kehendak dia. Maksudnya ini kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Taala sebut perkataan ini, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah? Sebab di dalam kalangan orang Quraisy, mereka menyembah ada 3 berhala yang paling besar lah. Dan Allah Taala sebut di dalam surah An-Najm, yang mana Allah Taala menyebutkan berhala-berhala yang disembah oleh Quraisy ini namanya Lata, Uzza dan juga Manat. Ini 3 berhala kan. Dan kalau kita tengok 3 berhala tu ada fungsi-fungsinya. Mereka telah bahagikan mengikut kasta-kasta. Setiap berhala tu ada tugasan dia, ada job scope dia. Okay? Dan kalau kita perhatikan di dalam surah An-Najm, 3 berhala tu Allah pisahkan. 2 berhala dalam satu ayat, satu lagi berhala di dalam satu ayat. Kenapa? Sebab mereka sendiri meletakkan berhala-berhala itu ada darjat dia, ada kasta dia. 2 berhala lebih utama daripada satu berhala ni. Kalau ditengokkan dari sudut sejarah dia, adalah kerana Lata dan Uzza disembah oleh bangsa Quraisy. Manakala berhala Manat disembah oleh golongan Yathrib,
ataupun masyarakat datang daripada Yathrib. Jadi mereka bezakan. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu, berbeza dengan Allah Ta'ala ni, kalau mereka ada berhala yang bernama Uzza, Allah Ta'ala nak tunjukkan Allah lah Tuhan yang maha perkasa, Al-Aziz. Sebab dialah Tuhan yang boleh buat apa sahaja yang dia nak, berkehendak apa sahaja, dan dialah yang memilih apa sahaja. Sebab itu Allah sambung lagi. Maka nalahumul khiyarah. Dan tidak ada sesuatu pun daripada kalangan makhluknya itu yang boleh membuat apa-apa pilihan. Tidak boleh. Pilihan dekat sini termasuklah sama ada kita tak boleh buat pilihan, keputusan, ataupun berhala-berhala ni tak boleh mengubah apa yang telah Allah tetapkan. Jelas ke ibu-ibu? Okay. Yang ini Allah Ta'ala sebut. Dialah Al-Aziz, Tuhan yang maha perkasa. Dia cipta apa yang dia nak dan dia boleh memilih apa yang dia nak. Allah nak sedarkan manusia. Tidak ada sesiapa pun boleh mengubahnya apa yang Allah tetapkan, termasuklah berhala. Sebab berhala itu bukan Tuhan, dia adalah makhluk. Maka nalahumul khiyarah. Sebab itu bila kita sebut berhala yang disembah ni, jangan kita hanya nampak batu, pokok dan sebagainya. Sebab ada kalangan manusia yang lain menyembah berhala itu dalam bentuk makhluk yang hidup kan. Matahari, bulan, ataupun manusia tokoh-tokoh, orang-orang soleh yang mereka tak nak disembah tapi disembah oleh masyarakat selepas mereka, selepas kematian mereka. Jadi sebab itu Allah ingatkan kepada manusia, siapa sahaja selain daripada Allah, dia tak boleh memilih ataupun tidak boleh mengubah apa yang Allah telah pilihkan. Lalu Allah sambung lagi, Subhanallah wa ta'ala amma yushrikun. Ada dua maksud dekat sini. Maksud yang pertama, walaupun kita tak boleh memilih, walaupun kita tak boleh mengubah apa yang Allah tetapkan, Allah jamin semua yang Allah pilih itu semuanya adalah subhanallah. Semua yang Allah pilih itu semuanya subhanallah. Apa maksud subhanallah? Subhanallah adalah datang daripada sifat Allah as-subuh al-Quddus. Ini kita dah bincang dah. As-subuh al-Quddus, iaitu Allah yang maha suci. Allah tiada kekurangan. Allah itu maha sempurna. Manakala dari sudut af'al Allah, perbuatan Allah tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan maupun kecacatan. Semua yang Allah Ta'ala lakukan, semuanya itu adalah kudus was-subuh, yang maha suci, yang bersih daripada kesilapan dan kecuaian. Sebab apa yang Allah telah tetapkan, semuanya berlaku dengan ilmu Allah. Jadi jangan kita bimbanglah. Walaupun Allah telah menetapkan urusan kita, menetapkan apa yang berlaku dalam kehidupan kita, itulah yang terbaik sebenarnya. Okay, ini kita pernah bincang, kita pernah sebut dah contohnya, banyaklah berlaku di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang berlaku pada kita, kita tengok dari sudut mata kita, nampak macam satu kekurangan, sesuatu yang saya tak suka. Tetapi bila berlalunya masa, di 10 tahun akan datang, baru kita nampak, sebenarnya apa yang Allah tetapkan itu, itulah yang paling terbaik untuk kita. Jadi sebab itu Allah sebut perkataan subhanallah. Yang kedua, Allah nak tunjukkan juga subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun, iaitu maha suci Allah dan maha tinggilah Allah keadaannya daripada apa yang disekutukan. Allah Ta'ala tidak selayaknya dan tidak sekufu dengan mana-mana makhluk, sebab dia itu maha suci dan dia berada di dalam kesempurnaan sifat zatnya. Okey, ini Allah Ta'ala sebutlah. Jadi dia merangkumi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jadi bagi mereka yang menyembah selain daripada Allah, ayat ini cukup memberikan satu gambaran, inilah tauhid yang bersih daripada kepercayaan selain daripada Allah. Ada juga orang yang beriman tapi percaya kepada tatayyur, kesialan. Percaya kepada sesuatu khurafat, percaya kepada sesuatu azimat, tangkal dan sebagainya. Dia telah mensyirikkan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tak seperti itu. Semuanya kebergantungan adalah kepada Allah Ta'ala. Okey, kita sambung ayat 69. Allah Ta'ala sambung lagi. Wa rabbuka ya'lamu. Yang ini pun kita dah bincang.
Allah pun menyebutkan, dan Allah lah Tuhan kamu yang maha mengetahui ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun, apa yang berada di dalam hati kamu, wa ma yu'linun, dan apa yang kamu iklankan, apa yang kamu zahirkan di luar hati kamu, semua Allah tahu. Di sini keyword dia pada perkataan ya'lamu. Allah kata dialah Tuhan yang maha tahu apa isi hati kamu, dan ini membezakan dengan berhala Al-Manat. Al-Manat, berhala Al-Manat ni apa? Kalau kita tengok Al-Manat ini adalah nama muannas kepada nama Al-Mannan. Allah Ta'ala ada nama Al-Mannan, Tuhan yang maha mengurniakan. Jadi mereka pada zaman dahulu akan pergi berjumpa dengan berhala Manat ni, dan dia akan mengadu, menyerah diri segalanya kepada berhala ni lah, dan mengharapkan berhala ni kurniakan apa yang mereka inginkan. Al-Manat ni. Jadi berhala ni tak boleh buat apa-apa pun, tak bergerak dan tak apa pun, tak ada boleh buat apa-apa pun. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu, Allah Ta'ala berbeza. Allah Ta'ala berbeza. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kamu, dan Allah Ta'ala tahu apa yang kamu zahirkan. Berbeza dengan berhala tadi. Kamu dah luahkan perasaan, kamu dah buat upacara, kamu dah sembelih binatang, contohlah sebagai haiwan korban untuk berhala, macam-macam kamu buat. Tapi berhala ni langsung tak boleh buat apa sahaja. Sebab tu nanti kita akan jumpa satu ayat yang Allah Ta'ala akan ejek orang-orang musyrik ni, mana berhala-berhala yang kamu sembah dahulu, serulah mereka. Allah sebut nanti. Jadi pada ayat ini Allah nak tunjukkan, berhala yang kamu minta segalanya tak boleh buat apa pun, sedikit pun, bergerak pun tak boleh. Tetapi berbeza dengan Allah, apa yang kamu sebut zahirkan, dan apa yang kamu tak sebut yang ada dalam diri kamu, wa rabbuka ya'lamu, Allah itu maha mengetahui. Kita boleh nampak tak Allah Ta'ala nak membezakan tauhid kita kepada Allah tak sama dengan macam mana orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda ni dari sudut akal manusia boleh fikir, tapi yang membezakan adalah dari sudut keimanan dia. Sebab itu sebelum ayat ini Allah Ta'ala dah menyebutkan tentang nikmat hidayah. Macam mana 70 apa kita kata 70 paderi daripada Habsyah yang dihantar oleh Raja Najasyi akhirnya beriman kepada Allah. Sebab yang membezakan ini adalah hidayah. Hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Pada minggu lalu saya dah sebut, kenapa Allah Ta'ala boleh kata wa rabbuka ya'lamu. Allah Ta'ala itu tahu apa yang ada dalam hati kamu, dan dialah Allah yang tahu apa yang kamu zahirkan. Keyword pada perkataan ya'lamu ni, kalaulah kita rasa ragu-ragu, betul ke Allah ni maha tahu? Jawapan dia adalah pada ayat 68 sebelum ni, yang mana Allah kata apa? Wa rabbuka yakhluqu, kata Allah. Dialah Tuhan yang menciptakan. Macam mana dia tahu apa yang saya sembunyikan, dan macam mana dia tahu apa yang saya zahirkan? Sebab dialah Tuhan yang menciptakan. Yang itu kita kena ingat. Kerana dia yang menciptakan kita, sebab itu dia tahu. Kita punya logik kita, kalau seorang ibu lah, dia boleh tahu apa keadaan kita. Sebab dia ibu kita. Dia dah tengok kita daripada kecil dah. Segala gerak-geri kita, perbuatan kita, cara kita, semuanya dalam kocek seorang ibu. Ibu tahu sangatlah. Dia tahu anak dia begini. Dia tahu anak dia nak macam ni. Dia tahu sungguh sebab dia ibu. Benda yang kita tak boleh petikai kan. Walaupun saya nak kata, ibu tak tahulah apa yang saya nak, itulah. Ibu tahu. Ibu tahu. Cuma apa yang awak nak pada waktu itu sebenarnya tak baik untuk awak, sebab atas pengalaman ibu tu tahu apa yang lebih baik. Bukan ibu tu tak tahu, ibu tu tahu apa yang kamu nak. Tapi pilihan ibu berbeza dengan kamu kerana atas pengalaman seorang ibu tu dia tahu apa yang lebih baik untuk kamu. Contohnya, seorang anak-anak kecil suka sangat nak mandi sungai. Kalau macam saya duduk sini ada parit-parit, nak sangat mandi parit. Kita tahu dia nak mandi parit, tapi kita tak bagi. Bukan sebab kita tak tahu apa yang dia nak. Kita tahu, tapi kita tahu adanya kemudaratan. Kita tahu adanya bahaya, sebab itu kita halang. Jadi kalau kita secara logiknya meyakini seorang ibu itu tahu kehendak seorang anak,
tahu apa yang anak itu nak, apatah lagi Allah Subhanahu wa taala. Kerana dialah Tuhan yang menciptakan kita semua. Sebab itu dia berhak untuk ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Okey? Dialah yang Tuhan yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati kamu dan apa yang kamu zahirkan di dalam hati kamu. Okey, selesai ayat yang ke-69. Ini ayat tauhid kepada Allah Taala. Baik, ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwallahu la ilaha illahu. Dan dialah Allah. La ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah. Illahu, melainkan adalah dia. Okey. Baik, Allah Taala menyebutkan dialah Allah, wa huwallah. Dialah adalah Allah. La ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah. Kenapa bila kita syahadah mesti kita ada sebut perkataan nafiu? Tiada Tuhan kan? Kenapa kita tak bersyahadah Tuhan aku adalah Allah? Contohlah ilahi huwa rabbi aja. Apa? Allahu huwa ilahi. Contohlah Allah itu Tuhanku. Boleh je kan? Tapi kita mesti ada perkataan menafikan. Tiada Tuhan kecuali Allah. Sebabnya bila kita menyebutkan tiada Tuhan, la ilaha, tiada Tuhan ini bererti tiada sesuatu yang boleh beri saya manfaat dan tiada sesuatu yang boleh berikan saya mudarat. Tiada. Kita menafikan segalanya. Lalu barulah kita gantikan dengan illallah, melainkan Allah sahaja. Allah lah yang memberi manfaat, Allah lah yang memberikan mudarat. Sebab itu kita kena fahami syahadah kita, maka kita akan fahami hakikat kehidupan kita. Kalau tidak, saya beriman kepada Allah, tapi saya percaya juga makhluk ni ada kuasa juga. Contohlah, makhluk ni boleh juga beri manfaat. Oh, makhluk ni juga boleh datang mudarat. Sebab apa ayat ni? Nanti kita akan tengok dalam contoh surah cerita tentang Qarun nanti. Macam mana Qarun tu dirosakkan dengan harta. Kita akan perhatikan nanti. Okay, jadi apa yang baik yang kamu dapat datang daripada Allah, apa yang buruk pun kamu dapat datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dapat kebaikan, dia yakini ini datang daripada Allah, dia rasa syukur. Orang yang dapat satu keburukan yang datangnya daripada Allah, menjadikan dia sabar. Okey, menjadikan dia sabar. Kalau tiada Tuhan dalam kehidupan kita, tambah nikmat, tambahlah angkuh dia. Tambah kemudaratan, tambahlah putus asa dia. Kan beza tu. Saya dapat nikmat, saya tahu ni datang daripada Tuhan. Tambah taat saya, tambah syukur saya. Saya tahu keburukan ni datang daripada Allah, tambah kesabaran saya, tambah keredaan saya. Kan beza? Kita boleh nampakkan perbezaan tu. Tapi bila kita yakini saya dan kita menafikan adanya Tuhan dalam kehidupan kita, perhatikan balik apa yang berlaku. Tambah nikmat, tambah kesombongan, tambah keangkuhan, tambah keburukan, tambah putus asa dalam hidup kita, tambah kita rasa kemurungan di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah satu perkara yang sangat ketara perbezaan dia lah. Baik, kemudian Allah sambung lagi. Lahul hamdu, bagi Allah Ta'ala lah alhamdu. Okay, perhatikan perkataan alhamdu. Pernah tak kita baca dalam Quran, kenapa kita mulakan Fatihah kita dengan perkataan alhamdu? Kenapa kita tak mulakan perkataan surah Al-Fatihah kita dengan perkataan asyukru, kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama je dengan perkataan asyukru lillahi rabbil alamin. Janganlah kata tak sedaplah di mulut, itu lain lah. Sekarang seluruh makna sama je. Nampak macam sama tapi sebenarnya dia berbeza. Okey. Berbeza. Berbezanya dari sudut apa? Okey, perhatikan Pertama, iaitu perkataan alhamdu, dia berkongsi dua maksud. Pada perkataan alhamdu, pertama ada perkataan asyukru, iaitu perkataan syukur. Sebab itu kita dapat nikmat, kita jarang sebut asyukru lillah. Kita kata alhamdulillah. Sebab alhamdu tu merujuk kepada rasa syukur. Dia berkongsi dengan perkataan syukur. Yang kedua, alhamdu itu dia ada syukur dan dia ada pujian kepada Allah Ta'ala.
Dia ada syukur dan dia ada pujian kepada Allah Ta'ala. Yang ini dia sekaligus. Kalau kita sebut asyukurulillah, dia ada rasa syukur tapi dia tidak ada pujian. Tapi kalau alhamdulillah, dia ada syukur dan dia ada pujian. Dua makna ni di dalam satu kalimah. Yang kedua, Allah Ta'ala menyebutkan dengan perkataan alhamdu kerana ia adalah pujian yang ikhlas yang datang daripada hati. Cuba kita perhatikan, cuba kita perhatikan di dalam bahasa Arab, perkataan pujian selalu digunakan dengan perkataan al-madhu. Alhamdu, alif, lam, ha, mim, dal. Ha itu kalau diganti, dipindahkan ke belakang, dia akan jadi al-madhu. Mim, dal, ha. Hamdu, ha di depan kan? Kalau madhu, ha tu dipindahkan ke belakang. Orang Melayu sebut bermadah. Kita istilahkan bermadah. Ini pujangga lah, bermadah pujangga, pujian-pujian kita lah. Bahasa Arab, madah tu artinya pujian. Bezanya apa? Kalau al-madhu, pujian itu hanya di lidah. Pujian itu hanya di lidah. Ibu cantik lah. Cantik tu di mulut je. Di hatinya tak cantik bu. Bunganya besar sangat ibu pakai. Ya Allah, kerongsang ibu. Kenapalah warna tudung ibu teruk sangat? Contohlah. Dia hanya di lidah saja. Tapi kalau hamdu, pujian itu datang daripada hati. Boleh dapat? Itu yang kedua. Yang ketiga, ini menunjukkan kepada kita nikmat yang Allah beri ni, yang kita nak tunjukkan rasa syukur pada Allah dan pujian kepada Allah ni, nikmat ini dirasai oleh seluruh makhluk. Contoh, kalau kita dapat nikmat, Kak Mira, kalau saya bagi Kak Mira hadiah, Kak Mira kata apa selalunya? Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih kan? Kalau dalam bahasa Arab disebut apa? Jazakillah, jazakumullah, syukran. Macam Okey. itulah. Baik. Jazakumullah satulah. Satu kita sebut syukran kan? Selalu kita sebut syukran. Kita sebut syukran. Sebab apa kita sebut syukran? Sebab kalau saya seorang je yang dapat hadiah, dapat sesuatu, saya seorang je yang menikmati, memang kita akan sebut syukran. Tapi kalau yang dapat ini bukan saya seorang, tapi ramai-ramai dapat, kita tak sebut syukran dah. Kita akan sebut hamdan. Dia beza. Syukran ni satu nikmat yang didapat dalam bentuk individu. Tapi kalau ramai-ramai dapat, dia bukan sebut syukran, dia sebut hamdan. Jadi apa nikmat yang saya dapat? Saya dapat nikmat makan, nikmat hidup berkeluarga, saya ada nikmat ibu, nikmat kehidupan, nikmat segala macam nikmat. Bukan saya seorang dapat, tapi semua orang dapat. Sebab itu disebut dengan perkataan hamdan. Kalau saya seorang dapat, saya akan sebut syukran. Jarang kan saya bagi hadiah, kita dapat hadiah, hamdan kan? Jarang. Kita sebut macam itu kan? Sebab perkataan itu merujuk kepada ramai-ramai dapat. Kalau syukran merujuk kepada seorang yang dapat. Jadi kita boleh nampaklah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bila disebut tauhidnya, Allah itu tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mendatangkan manfaat dan Tuhan yang datangkan mudarat. Tak ada orang boleh buat benda ni melainkan Allah. Lalu Allah pun kata, lahul hamdu. Maka segala pujian itu adalah bagi Allah Ta'ala. Segala syukur itu bagi Allah. Fil ula wal akhirah. Ula dekat situ adalah di dunia wal akhirah. Dan juga di hari akhir. Dunia ada, akhirat pun ada. Pujian itu adalah di dunia dan juga di akhirat. Dan kalau ibu-ibu ingat, kita pernah baca tadabbur surah Al-Fatihah. Kenapa pada perkataan Al-Fatihah itu kita sebut dalam bentuk jumlah ismiyah? Kita mulakan dengan perkataan alhamdu. Kita tak guna dalam bentuk jumlah fi'liyah ataupun kata kerja. Nahmadu, kami memuji Tuhan sekalian alam. Kita tak kata macam tu kan? Ataupun ahmadu, aku memuji Tuhan sekalian alam. Tapi kita sebut alhamdu. Ada alif lam dekat situ. Jumlah ismiyah, kata nama. Kalau terlalu teknikal sangat, tak teknikal pun sebenarnya. Kalau rasa terlalu teknikal sangat, mudahnya macam ni. Kalau kita sebut pujian kepada Allah ni dengan kata kerja,
Kita tahu kata kerja dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris ni dia ada dia punya tempo waktu dia. Ada kata kerja lepas, ada waktu kata kerja sekarang dan akan datang. Bahasa Inggeris dan bahasa Arab sama kan? Dia ada past tense, present tense. Dia ada fi'lul madhi, fi'lul mudhari'. Jadi kalau disebutkan dengan bentuk kata kerja, contoh kalau kita kata kata kerja itu dengan kata kerja past tense, seolah-olahnya dahulu kami puji Allah, sekarang kami tak puji dah. Contoh macam tu. Kalau kita sebut dalam bentuk present tense, fi'lul mudhari', sekarang dan akan datang saya puji Allah, tapi dulu saya tak puji Allah Ta'ala. Tetapi bila Allah kata alhamdu dengan jumlah ismiyah, bukan kata kerja tapi dengan kata nama, maksudnya pujian dan syukur kepada Allah Ta'ala ni adalah daripada dahulu sehinggalah kini dan selamanya adalah mutlak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di hari akhir. Jelas ibu-ibu ya? Jelas ke? Boleh? Jelas ya Allah, Masya Allah Ustaz. Kadang tu satu kataan tu je sebenarnya tersirat banyak makna. Kalau Ustaz tak terang ni, memang tak dapat lah poin tu. Ya Allah. Masya Ya, Allah. jadi kalimah ni besar sebenarnya nak menunjukkan kepada kita memuji Allah Ta'ala daripada dulu, sekarang dan selamanya. Dan nikmat itu tak putus. Jadi besar perkataan ni bila kita baca dalam ayat ni, lahul hamdu kan. Segala pujian bagi Allah. Kita sendiri yang merasai nikmat dan kita sendiri yang boleh mengaku. Dan kalau kita kembalikan pada surah Al-Fatihah, macam tu juga kita baca dalam salat. Alhamdu. Dulu, sekarang dan selamanya memang berhak mutlak untuk Allah segala pujian itu. Sebab dia adalah nikmat yang tidak pernah putus-putus. Dan Allah sambunglah pada ayat ini, dunia nikmat yang tak putus-putus sehinggalah ke hari akhirat. Kemudian Allah sambung lagi. Walahul hukmu. Tadi Allah kata lahul hamdu. Bagi Allah itu pujian dan kesyukuran. Sekarang ni walahul hukmu. Dan bagi Allah itu adalah hukmu. Di sini diterjemah sebagai dialah yang maha berhak menghukum. Okey, dialah yang maha berhak menghukum. Tetapi perkataan ni tepatlah, perkataan hukmu ni dialah yang maha berhak menghukum. Ataupun dalam bahasa kita yang lebih halus, iaitu segala penentuan semuanya milik Allah Ta'ala. Dia bagi saya nikmat, dia juga yang dialah yang yang menentukan kehidupan saya, yang menjatuhkan hukuman kepada amalan-amalan saya. Itu berhak kepada Allah. Kalau kita tengok pada tafsir Ibn Katsir, dia kata apa? Bila Allah kata walahul hukmu, baginya lah yang menghukum, yang maha berkuasa menghukum, apa sahaja amalan yang kita buat, dialah yang menghukum. Ataupun dialah yang menentukan segalanya di atas amal-amal kita. Itu menunjukkan, kata Ibn Katsir, Allah Ta'ala itu tidak mampu dikalahkan sebab dia penentu. Macam seorang hakim kan, kalau hakim dah buat satu keputusan, ada orang boleh lawan keputusan hakim? Tak boleh. Dia telah menghina mahkamah, kita sebutlah kan, dia telah menghina mahkamah. Hukuman dia lebih berat lagi. Okay, jadi bila Allah kata walahul hukmu, Allah lah yang menjatuhkan hukum, maha berkuasa menghukum, itu menunjukkan Allah itu tidak dapat dikalahkan. Kedua, iaitu menunjukkan Allah itu terlalu perkasa lagi maha sempurna. Sebab itu Allah tu disebut sebagai Al-Jabbar. Allah Ta'ala ada satu sifat namanya Al-Jabbar. Al-Jabbar selalu kita terjemah sebagai maha perkasa. Dia sama dengan perkataan Al-Aziz kan, maha perkasa. Tapi Al-Jabbar ni dia berbeza. Al-Jabbar, Allah yang maha perkasa, maha berkuasa, tapi dia ada ekstra. Dia maha menyembuhkan. Boleh faham? Dia beza dekat situ. Okay. Allah Ta'ala ni dia maha berkuasa, maha perkasa. Tapi beza dia maha menyembuhkan. Contoh kan kita baca doa Qunut Nazilah kan. Ya Jabbar, apa? Saya lupa dah. Kita baca apa selalunya? Siapa boleh bantu saya? Kita baca Qunut Nazilah tu macam mana? Ya Munzilal Kitab. Sebelum tu. Wasallit alaihim kalban min kilabik. Ya Qahar. Ya Jabbar. Kan kita sebut Ya Jabbar. Kenapa kita sebut wahai Allah kau lah yang maha berkuasa dekat situ? Sebab Jabbar kat situ dia bukan sekadar berkuasa dan menghukum,
tetapi dia berkuasa dan dia menyembuhkan. Dengan keperkasaan dia bukan memudaratkan, tapi dengan keperkasaan dia itu adalah untuk memulihkan. Itu beza dia. Sebab itu ada istilah dalam ibadah haji, dia satu nama dam, namanya dam jabran. Dam jabran, dam yang menyembuhkan. Banyaklah perkataan ni, tapi nak mudah fahamnya, bila Allah Ta'ala sebut walahul hukmu, dialah yang tidak dapat dikalahkan. Dialah yang maha perkasa. Keperkasaan Allah ni bukan memudaratkan. Manusia dia berkuasa, dia perkasa, dia memudaratkan. Dia jadi zalim, tapi tidak pada Allah. Dia perkasa, dia memulihkan. Itu beza dia. Kemudian walahul hukmu ni kata Ibnu Katsir, iaitu menunjukkan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Sebab dia akan menghukum dengan seadil-adilnya. Okey, yang tak dapat haknya akan ditunaikan haknya. Yang menzalimi akan dihukumnya dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Dan walahul hukmu itu merujuk dengan rahmah dia, dengan kasih sayang dia. Nampak perkataan ni luas sebenarnya. Walaupun kita tengok satu je, tetapi dia memberikan sifat kepada Allah Ta'ala dari sudut tauhid ni, dia merangkumi dan dia merentasi semua kepercayaan-kepercayaan Quraisy. Yang mana Quraisy telah bahagikan, yang ini untuk berhala ni, sifat ni untuk berhala ni, tetapi tidak kepada Allah Ta'ala. Semuanya itu adalah pada Allah Ta'ala yang Ahad, Tuhan yang Esa. Wa ilaihi turja'un, lalu kata Allah, dan semua kita ni akan kembali kepadanya. Sebab kita diciptakan olehnya, maka kita akan dikembalikan kepada dia. Okey, baik. Sekarang kita pindah kepada ayat 71. Okey, pada ayat 71, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, okey, ini Allah Taala suruh manusia berfikir. Berfikir dekat sini bukan untuk dijawab soalan ni, tapi untuk manusia berfikir dan jawab dengan keimanan kita, dengan hati kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul," katakanlah, ara'aitum, apa pandangan kamu? Apa fikiran kamu? In ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Kalaulah Allah menjadikan malam itu sarmadan. Perkataan sarmad kat sini, sarmad ni, sarmad ni dia merujuk kepada satu perkara yang infinity. Dia tidak ada penghujung. Sarmadan ni dia tidak ada penghujung. Okey, kalau orang Melayu sebut abadi lah, orang Arab sebut abadan. Cuma perkataan ni Allah sebut sarbadan. Allah tak kata abadan. Kalau abadan, dia tak ada penghujung, abadilah. Okey, infinity. Tapi perkataan sarmadan ni dia infinity, tapi Allah Taala tahan dia ila yaumil qiyamah. Maksudnya alam ni macam mana pun dia tu, dia tetap ada penghujung dia. Dia berbezalah alam dunia dengan alam akhir. Okay, sebab itu Allah gunakan perkataan sarmadan. Jadi Allah kata, bayangkan kalau aku ciptakan untuk kamu malam yang berterusan. Malam yang tidak ada penghujungnya sampailah kiamat. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Siapa Tuhan? Mana Tuhan selain daripada Allah yang boleh datangkan cahaya sinar? Dia dekat sini cahaya sinar. Sebab itu kita pernah dengar nama orang namanya Diyauddin. Sinaran agama kan. Cahaya matahari lah. Siapa yang boleh datangkan tu? Siapa yang boleh datangkan? Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang boleh datangkan? Jawapannya sudah tentu tidak. Hari ini kita tak rasa benda ni besar. Cuba esok kita bangun pagi, pukul 7.30 pagi, matahari masih lagi tenggelam. Tak timbul-timbul. Percayalah, semua urusan dunia berhenti. Semua orang akan berikan tumpuan kepada isu yang paling utama, kenapa matahari tak timbul. Betul tidak? Kita hari ini rasa macam pergerakan matahari dan malam ni macam biasa je. Tapi bayangkan tiba-tiba tak timbul. Atau petang nanti tak tenggelam. Tegak je. Dah pukul 8 malam. Asal matahari tegak je ni? Percayalah, semua perkara berhenti. Dan semuanya akan bincang tentang isu yang paling besar. Allah Ta'ala sebut ayat ni.
Sebab Allah nak tunjukkan, kalau benda ni berlaku, siapa Tuhan yang boleh datangkan siang? Kalau Allah Ta'ala jadikan sepanjang malam ni dengan malam, siapa boleh yang boleh datangkan siang selain daripada Allah? Afala tasma'un, kata Allah Ta'ala. Apakah kamu tak nak mendengar? Tak nak dengar ke nasihat ni? Tak nak dengar ke pesanan-pesanan Rasul ni? Ada lagi ke kebenaran selain daripada kedatangan Rasul yang Allah ingatkan kepada manusia? Okey, itu pertama. Kemudian ayat 73. Ini saya bincang laju sebab kita akan bincang pada ayat lepas ni. Kita tengok ayat 73. Allah tanya lagi, Qul ara'aitum. Cik Syikin ayat 83, 82 Cik Syikin minta maaf. Qul ara'aitum. Allah tanya lagi. Kata Allah Ta'ala, ara'aitum, apa pandangan kamu? In ja'alallahu alaikumun nahar sarmadan ila yaumil qiyamah. Kalau Allah jadikan untuk kamu ni siang yang berterusan, tidak ada penghujungnya sehinggalah hari kiamat. Man ilahun ghairullah. Siapakah Tuhan selain daripada Allah? Ya'tikum bilail, yang boleh datangkan kepada kamu malam. Taskununa fi, yang boleh menenangkan kamu di dalamnya. Taskunun ni perkataan sakinah. Ataupun di sini terjemah sebagai berehat, beristirahatlah. Yang boleh menenangkan kamu padanya. Afala tubsirun, apakah kamu tidak mahu melihat? Okey, sekarang ni ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, perhatikan pada perkataan taskununa fihi. Perhatikan pada ayat 81 tadi, Allah Subhanahu Wa Taala tak datangkan sebab. Kalau Allah datangkan malam berterusan, tak datang siang, Allah tak bagi sebab kan? Allah kata, siapa Tuhan yang boleh datangkan siang? Itu saja. Tapi bila Allah kata, kalau Allah berikan siang, lalu Allah tak datangkan malam, siapa Tuhan yang boleh datangkan malam? Lalu Allah sambung sebab dia, taskununa fi. Sebab malam itu adalah malam untuk kamu berehat di dalamnya. Nampak tak? Ayat 81, Allah tak bagi tahu sebab. Sebab apa malam didatangkan siang. Mesti Allah bagi tahu sebab siang tu, tapi Allah tak bagi tahu. Tapi bila bab yang ini, ayat 82, Allah datangkan kamu siang, lalu Allah Ta'ala nak datangkan kamu malam. Allah tak datangkan kepada kamu malam. Sebab malam itu fungsinya untuk kamu berehat di dalamnya. Cuba perhatikan, ayat 81 dengan 82, kenapa bila Allah Ta'ala sebut malam, Allah Ta'ala bagi tahu sebab dia. Ayat 81, bila Allah sebut tentang siang, Allah tak bagi tahu sebab dia. Jelas ke? Ada soalan? Faham tak soalan saya? Ayat 81, Allah kata, aku nak bagi malam berpanjangan. Siapa Tuhan yang boleh datangkan siang? Full stop ayat dia. Tapi bila ayat 82, aku datangkan siang yang berterusan. Lalu Allah kata, siapa Tuhan yang boleh datangkan malam? Malam itu taskununa fi, Allah sebut. Allah sambung dekat situ. Sebab malam itu adalah malam untuk berehat di dalamnya. Kenapa Allah bagi tahu sebab malam, tapi Allah tak bagi tahu sebab siang? Jelas tak? Ayat 81 dengan 82. Siapa yang boleh bantu saya? Jelas ke? Tak jelas. Okey. Ustaz, ayat 81 ke 71? Minta maaf ya Allah, saya Saya tak silap. ingat Okey. ayat mana 81 Okey. ni. Terima kasih. Kalau ada orang komen sini baru saya perasan. Patutlah semua tak faham. Okey. Ayat 71 dengan 72, minta maaf. Ayat 71, sebab fikiran saya nampak 71 tapi mulut saya 81. Okey, 71, bila Allah Ta'ala kata, kalau aku ciptakan malam berterusan, lalu siapa Tuhan yang boleh datangkan siang? Ayat tu full stop dah, berhenti dah. Tapi bila ayat masuk 72, Allah kata, kalau aku datangkan malam yang berterusan sampai hari kiamat, siapa Tuhan yang boleh datangkan malam? Lalu Allah sebut, kenapa nak kena ada malam? Taskununa fih, Allah kata. Sebab malam itu adalah berehat. Kenapa bila Allah sebut malam, Allah bagi tahu sebab dia. Tapi kalau Allah sebut siang, Allah tak bagi tahu sebab. Kenapa? Boleh faham soalan saya? Boleh faham soalan saya? InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Tak jelas Tak jelas Okey, tak apalah. Okey, tak apa. Okey, perhatikan. Ada dua perkara dekat sini. Pertama, tengok bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut,
Kalau Allah suruh kita berfikir, kalau Allah datangkan hari ini semuanya malam tanpa siang, Allah tanyalah pada manusia, siapa Tuhan yang boleh datangkan siang? Okey, jelaslah soalan tu jelas, direct je Allah tu. Siapa Tuhan yang boleh datangkan siang? Jawapan kita memang tak ada Tuhan lah selain daripada Allah yang boleh datangkan siang. Tapi bila Allah Ta'ala sambung ayat berikutnya, Allah kata, kalau aku jadikan siang sepanjang waktu, lalu siapa Tuhan yang boleh datangkan malam? Datangkan malam. Tapi Allah sambung, malam itu taskununa fi. Sebab malam itu untuk kamu berehat di dalamnya. Allah sambung perkata taskununa fi itu. Bila sebut kenapa kena ada malam, Allah sebut fungsi dia, sebab dia. Tapi bila Allah sebut siang tadi, Allah tak sebut fungsi dia. Ada dua perkara. Perkara pertama, sebab Allah nak bagi tahu, jarang-jarang manusia ni nak berikan perhatian kepada rehat. Manusia ni jarang-jarang, dia selalunya mengabaikan kerehatan. Nanti saya akan bincang pada ibu, ayah yang dirahmati Allah. Rehat ni ada fungsi dia, dan dia adalah perkara yang sangat-sangat penting, terlalu penting. Sebab selalunya orang tak ambil peduli pun tentang hal rehat ni. Kalau dia kerja je. Kalau dia nak belajar, dia belajar je. Jarang-jarang dia mementingkan kerehatan. Okay, itu pertamalah. Jadi Allah nak bagi tahu. Sebab ada manusia mungkin dia kata apa? Kalau Allah jadikan siang sepanjang hari pun bagus juga. Tak payah malam. Kita hari-hari boleh kejar dunia. Hari-hari kita boleh kerja. Dia terlupa ada fungsi malam, yang mana malam itu sebagai kerehatan. Tapi bila kita cakap Allah jadikan malam, manusia kata, tak boleh malam, saya nak siang, saya nak pergi kerja, kan? Dia akan nampak macam tu. Jadi Allah Ta'ala sebut fungsi malam tu penting Allah Ta'ala ada kan, sebab untuk kamu berehat. Okay. Kedua, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan bila Allah Ta'ala jadikan sepanjang hari siang, siapa Tuhan yang boleh datangkan malam, lalu Allah sebut fungsi malam itu sebagai kerehatan, sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada manusia yang mana pentingnya waktu malam ni kepada diri manusia. Okay. Sebab dua perkara ni, siang dan malam ni adalah dua waktu yang saling berkait. Dan dua waktu ni paling penting dalam kehidupan manusia. Manusia tak boleh sepanjang hari siang sahaja. Dan manusia tak boleh sepanjang hari malam sahaja. Saya pernah sebut dalam saya punya satu puisi saya tulis. Dan saya rasa itu satu kesilapan saya lah. Tapi saya nak gambarkan waktu saya berada di satu tempat namanya Kotor. Berhampir dengan Montenegro. Saya pergi satu tempat tu namanya Kotor. Siapa yang pernah sampai di Kotor ni, dia pemandangan sangat cantik lah. Saya tulis saya tulis, andai katalah kalau tiada malam, saya impian tak ada malam sebab kawasan ni sangat cantik. Kalau boleh biar jangan ada malam. Sebab sepanjang waktu saya nak tengok kecantikan alam di bumi Kotor tu. Sebenarnya ucapan tu tak tepat lah, sebab Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan malam dan Allah Ta'ala menjadikan siang ni dia ada fungsi-fungsi dia. Ni kalau kita baca kajian perubatan dan sebagainya, kita boleh tengok penting adanya malam dan penting adanya siang. Okey. Dalilnya kita tengok ayat lepas tu. Tengok ayat lepas tu. Ayat 73, minta maaf. Ayat 73. Saya minta maaf. Saya nak benda tu ada dalam saya fikiran tapi saya tak pandai nak keluarkan. Sebab tak jumpa word yang paling tepat lah nak, sebab mesej tu tak sampai pada ibu. Okey. Tak apa. Ayat 73 Allah kata apa? Wa mir rahmati. Adanya siang dan malam ni kata Allah, wa mir rahmati, adalah kerana rahmah dia. Adalah kerana rahmah dia. Sebab ada belas kasih daripada dia. Okey. Saya sebutkanlah sedikit beberapa bacaan saya menurut pada kajian-kajian perubatan moden. Manusia ni, manusia ni kalau mereka ni hanya ada siang tanpa ada malam. Dia ada siang, minta maaf, dia ada siang dan ada malam, tapi dia tak tidur malam. Contoh, dia tak tidur malam. Dia siang dah kerja, malam dia tak tidur. Kita tengok apa yang akan berlaku kepada manusia. Malam ada tapi dia tak tidur. Bayangkan para cendekiawan dalam bidang perubatan, dia buat kajian, kalau manusia tak berehat pada waktu malam, dia akan tambah macam-macam risiko dan macam-macam masalah. Bayangkan kalau dia tak rehat. Apatah lagi kalau tak ada malam, lagilah mudarat lebih besar. Apa dia? Pertama,
iaitu boleh merosakkan memori ingatan manusia. Manusia boleh jadi pelupa, memori dia rosak. Okay, memori ni rosak. Kita ada komputer, kita ada memori kita, simpanan memori kita. Tapi bila tidak ada malam, dia akan merosakkan memori fikiran kita. Sebab itu kalau kita baca kajian, anak-anak yang baru lahir ni, dia tidur paling lama kan. Budak-budak baru lahir, newborn ni dia akan tidur lama. Dan dia jaga kejap-kejap je. Sebab waktu tu sebenarnya otak dia sedang berkembang dan dia sedang menyimpan macam-macam maklumat dalam fikiran dia. Okay? Tapi kalau dia tak berehat, dia tak jadikan malam ni, habis. Dia akan jadi pelupa, boleh jadi nyanyuk dan sebagainya. Okay. Kedua, sepanjang hari dia bekerja, lalu tidak ada malam, kita boleh nampaklah akan timbul kelesuan. Lesu pada tubuh. Orang yang mungkin dah semakin tua, dia boleh rasalah lesu ni perkara yang paling sebi-sebi tak kena. Bila lesu je, dia akan terkesan pada emosi lah. Bila dia dah kesan pada emosi, dia datang stres, depres, anxiety dan segala macam akan mula timbul. Kemudian dia akan memberi kesan kepada penyakit jantung. Ini kajian berkaitan tentang orang yang tak tidur malam ataupun tak cukup tidur malam dia. Malam ada tapi dia tak cukup tidur. Dia akan jadi kesan macam ni. Bayangkan kalau tak ada malam. Nampak? Sebab itu Allah sebut, kenapa aku cipta ada siang dan malam? Wa mir rahmati. Sebab ia adalah sebahagian daripada rahmah Allah. Kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Okey, kita tengok pula manusia, pakar-pakar, doktor dah kaji tentang kalau manusia ni pula dia tidur malam tapi tak ada siang. Betul, ada orang penyakit tak boleh tidur. Memang ada orang penyakit tak boleh tidur. Sebab tu dia kena pergi jumpa doktor dan dia mesti kena ambil ubat untuk dia tidur malam. Okey, mesti ambil ubat. Kalau tidak dia akan jadi mudarat lebih besar lagi kan. Okey, kita tengok ada orang dia tidur malam lalu dia sambung tidur siang pula. Contohlah, maksudnya tak ada siang lah dalam hidup dia, tak ada siang. Antara yang akan timbul iaitu berat badan bertambah. Berat badan bertambah. Kita baguslah berat badan bertambah kan. Saya ni kurus sangatlah nak tambah berat badan. Tapi sebenarnya menambah berat badan menambah risiko penyakit. Kita maklumlah tambah berat badan tambah risiko penyakit. Tambah ukur lilit pinggang kita bertambah sebenarnya ada risiko penyakit. Macam-macam penyakit akan hinggaplah. Itu antara tanda-tanda dia. Antara yang lain iaitu akan timbul kemurungan. So panjang waktu malam tanpa siang manusia akan jadi kemurungan. Kemudian bila datang kemurungan jadi ulang balik sekali iaitu datang kelesuan. Lesuan bila lesu keserang pada emosi maka dia akan datanglah macam-macam penyakit anxiety dan segalanya. Nampak tak? Allah nak tunjukkan kepada kita malam dan siang ni sangat-sangat penting. Dan kita tengok lagi satu lagi. Bila adanya malam dan siang, artinya adanya pergerakan yang mengelilingi matahari ataupun ada pergerakan yang mengelilingi bulan. Kita maklum, yang mana kalender tahunan kita ditanda melalui pusingan bulan ataupun pusingan matahari. Kalender Masihi mengikut pusingan matahari, kalender Hijrah mengikut pusingan bulan. Dengan adanya siang dan malam ni, maka adanya penentuan masa. Ada penentuan masa. Kita tak nafi, kerehatan tu benda penting lah. Ada malam ni rehat. Sebab itu Allah highlight perkataan taskunu nafi. Manusia tak selalu abaikan bab rehat ni. Tak apa, rehat sikit-sikit je. Tapi dia tak tahu. Tak rehat ni ataupun tak cukup rehat, dia akan beri kesan yang sangat besar. Mudarat yang sangat besar pada diri dia. Okay, sebab itu Allah highlight pada ayat 71 tadi. Okay, kemudian Allah Ta'ala sebut lagi. Bila ada perubahan masa, perubahan kalender melalui kedatangan siang malam, maka salah satu yang kita tak perasan, perubahan kalender tu dia memberi kesan kepada usia ataupun umur kita. Dan semua benda dalam hidup ni, semuanya ada kaitan dengan umur. Dalam bidang pendidikan, dalam bidang pekerjaan, dalam bidang perubatan, umur ni penting. Barulah kita boleh kelompok-kelompokkan manusia ni. Umur berapa, umur berapa, umur berapa. Agihan dia punya keperluan dia ikut umur. Bayangkan kalau tak ada siang, tak ada malam. Macam mana manusia nak tentukan umur dia?
Kita tak rasa kan umur ni penting kan. Kita tak rasa umur ni nikmat. Tapi bila ada siang malam, baru ada penentuan umur, barulah kita boleh selesaikan banyak isu dalam kehidupan dunia. Cuba bayangkan satu alam ni tak ada umur. Umur sama je daripada baru lahir sampailah tua. Sama je umur dia. Banyak benda akan terganggu. Banyak perkara akan jadi lebih sukar. Okey, banyak perkara kan? Nampak tak? Ni Allah Taala sebut wa mir rahmati. Tanpa sedar siang malam ni benda kecil tapi dia adalah sebahagian daripada rahmah Allah Subhanahu wa taala. Kesan dia sangat besar. Okey, nampak macam mudah ya tapi dia sangat-sangat mudarat. Sangat-sangat besar. Kalau kita tengok dalam kajian falak, dia sebut apa lagi? Bila adanya siang dan malam, secara tak langsung dia memberikan kesan kepada warna kulit manusia. Okey, warna kulit manusia. Dan warna kulit manusia sangat memberi kesanlah kepada kita punya ketahanan tubuh badan kan. Ada kulit yang sensitif dengan cahaya matahari. Kulit cepat gelap. Sebenarnya itu adalah ketahanan kulit dia. Maknanya apa? Kita panggil apa? UV dia tinggi kan. Saya tak tahu istilah dia. Maksudnya kulitnya tahan panas tu lebih tahan berbanding orang yang kulit cerah lambat gelap. Mungkin macam itulah. Okey. Kemudian adanya waktu matahari naik ni adanya vitamin-vitamin khususnya kita istilahkan dalam waktu duha tu. Ada vitamin-vitamin. Tapi bayangkan kalau matahari tak ada malam. Matahari siang sahaja. Vitamin-vitamin tak ada. Kemudian dengan adanya pergerakan siang dan malam ni, manfaat tu bukan pada kita je, tetapi juga pada makanan-makanan kita. Sama ada pada haiwan ataupun pada tumbuh-tumbuhan. Okay? Jadi Allah Ta'ala suruh manusia fikir, kamu tengok kalau aku jadi malam berterusan, ataupun aku jadikan siang berterusan, mana Tuhan selain daripada aku yang boleh selesaikan masalah kau. Allah Ta'ala sebut dalam 2 ayat cerita tentang siang dan malam. Tapi kalau kita fikirkan secara mendalam, sebenarnya kesan dia sangat mubarak. Dia memberikan kesan yang sangat besar dalam keseluruhan kehidupan kita. Sebab itu saya sebutkan, kita hari ini tak rasa benda penting. Tapi bila benda ni berlaku, contoh siang tak ada malam, malam tak ada siang, semua benda berhenti. Semua benda akan terhenti dan semua akan berikan perhatian. Macam mana kita nak selesaikan? Siapa nak bantu kita datangnya siang ataupun malam? Saya terkesan dengan satu ucapan. Baru ni saya tengok satu ucapan yang disebut. Kita ni duit banyak mana pun, kita tak boleh beli walaupun satu hari daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah kata matilah kamu hari ni, matilah kita. Kita tak boleh beli dengan Allah Ta'ala. Saya ada berapa juta dalam akaun saya nak minta Allah tangguhkan sehari boleh tak saya bayar? Tak boleh. Nak bagi tahu betapa nilainya kehidupan ni dan Allah Ta'ala yang paling berhak memegang segalanya. Kita tak ada apa-apa pun. Tak boleh buat apa-apa pun. Melainkan Allah itulah Al-Aziz. Tuhan yang maha perkasa dan dialah Tuhan yang Al-Jabbar. Maha perkasa dan maha menyembuhkan. Okey. Baik, sekarang kita tengok. Allah Ta'ala sebut lagi. Ja'ala lakumul laila wan nahar. Maka Allah kata daripada rahmat Allah itulah. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu adanya lail, malam. Wan nahar dan juga siang. Litaskunu fihi, untuk kamu berehat di dalamnya. Perkataan litaskunu fihi adalah merujuk kepada al-lail. Waktu malam tu fungsinya adalah untuk kamu berehat dengannya. Tapi rehat dekat situ Allah gunakan perkataan taskunu. Taskunu ni dia sama perkataan dengan perkataan as-sakinah. Dia rehat yang menenangkan. Sakinah kita sebut tenang kan? Dia rehat yang menenangkan. Macam mana kita bangun pagi? Berbeza dengan kita tidur pada waktu maghrib. Kita tidur maghrib, bangun, kita akan rasa bingung. Kita bangun dalam keadaan kebingungan. Kan? Mungkin ibu-ibu dan saya semua, kita pernah tidur lewat petang balik sekolah masa kecil-kecil dulu. Macam mana kita, apa yang berlaku pada kita? Bangun tidur maghrib, tiba-tiba mandi pakai baju sekolah. Semua orang ketahuan kita. Kamu nak pergi mana maghrib-maghrib ni? Nak pergi sekolah lah. Dah nak pergi sekolah ni. Pergi sekolah apa ni maghrib? Kan selalu benda tu benda berlaku. Tapi berbeza dengan waktu malam. Kita tidur, bangun esoknya, kita bangun dengan segar. Kita bangun dengan ceria. Ada soalannya daripada Kak Intan. Silakan Kak Intan. Saya pun hampir lupa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya sekejap
ada yang kata dunia tempat berpenat, akhirat tempat berehat. Okey. Jadi dia menggunakan saya tak tahu ni hadis ke apa, sebutkan kot. Dia menggunakan ayat ni untuk dia pulun habis. Dia tak kisah dia nak rehat ke apa ke, dia pulun habis kerja dia. Dia tak cukup tidur ke, dia tak cukup makan ke apa ke, dia tak kisah. Asalkan dia nak berpenat di dunia, nak berehat di akhirat. Apa komen Ustaz? Okey. Saya rasa konsep kefahaman akak mungkin tersalah faham kot. Yang saya selalu dengar dan saya faham, berpenat di dunia ni maksudnya di dunia ni kita tahu dunia ni bukan untuk kita berehat lah. Berehat ni maksudnya bermalas-malasan, santai-santai. Tak. Tapi inilah tempat kita beribadah, kita bekerja. Tapi tak menafikan waktu rehat di waktu malam. Tapi kalaulah kefahamannya macam tu dan itu yang dia lakukan, maka totally salah lah. Sebab apa saya sebut macam tu? Nanti kita akan jumpa cerita tentang Qarun. Allah Ta'ala ada highlight satu ayat yang Allah Ta'ala suruh manusia ni balance kehidupan dia. Ayat dia pada ayat 77. Nanti kita akan jumpa nanti ayat tu. Nanti kita akan bincang. Allah ada gunakan satu istilah, satu kalimah. Satu kalimah tu sebenarnya mesej dia sangat-sangat dalam. Okay? Contoh kalau kita tengoklah pada ayat tu, wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau kita tengok ayat 77 tu. Minta Cik Syikin turun je. Cik Syikin, ayat 77. Okey, kita kat situ Allah Taala sebut wala tansa, jangan kamu melupakan nasibaka minad dunya, iaitu jangan kamu lupakan bahagian kamu daripada dunia ni. Perkataan nasibak ni, nasib ni iaitu perkataan berpenat lelah. Okey, berpenat lelah. Jadi Allah Taala nak bagi tahu kepada orang mukmin, jangan sampai kita ni beralasan, bermalasan, oh saya tak buat kerja dunia sebab akhirat. Saya buat kerja dunia, saya tinggalkan dunia sebab akhirat. Allah tak nak. Allah nak orang mukmin ni dia balance. Dia tetap berusaha dan berpenat lelah untuk urusan dunia dia. Dia tetap perform untuk urusan dunia dia. Sebab dia akan bawa semua bekal tu menuju kepada hari akhirat. Okey? Bukan kalaulah yang Kak Intan faham tadi tu, saya rasa yang selalu sebut tu bukanlah faham macam tu. Fahamnya dekat dunia ni, inilah tempat kita bekerja, inilah tempat kita beribadah, pulun. Tapi rehat ke? Rehatlah. Rehatlah. Cuma kerehatan yang sebenar untuk kita betul-betul puas, berehat sungguh, di hari akhirat. Tapi kalaulah yang Kak Intan cakap macam tu dan itu yang berlaku, maka totally salah lah. Itu bukan alasan dunia ni bekerja keras sampai tak berehat, sebab ia akan memberikan mudarat yang lebih besar. Jadi pada ayat 77 ni sebenarnya Allah nak tunjukkan kepada kita balance. Agama ni mengajar manusia ni balance. Jangan jadikan akhirat itu sebagai alasan kamu tak perform dekat dunia. Kamu tak kerja kuat, kamu tak berusaha, kamu tak berpenat-penat. Sebab itu Allah gunakan perkataan nasibak. Jangan kamu melupakan nasibak. Penat lelah kamu ni di dunia ni. Maksudnya keuntungan, nikmat-nikmat, kebahagiaan kamu daripada urusan dunia ni. Ambil sedikit untuk jadikan sebagai bekal di hari akhirat. Tak apa, nanti kita akan bincang ayat ni. Cuma saya nak sekadar menjawab je lah soalan daripada Kak Intan tadi. Okey, baik, kita patah balik pada ayat 73. Okey, Allah Ta'ala sebutkan tadi, iaitu litaskunu fihi, itu merujuk kepada al-lail. Fungsi malam adalah untuk berehat. Dan rehat dekat situ Allah gunakan perkataan taskunu, iaitu rehat yang menenangkan. Rehat yang menenangkan. Okay, fungsi malam tu adalah menenangkan. Dan kerehatan dekat sini bukan sekadar rehat tidur, tetapi dari sudut ibadah pun adalah satu kerehatan dan dia juga menenangkan. Litaskunu fihi. Kemudian Allah sebut fungsi untuk siang pula, wan nahar tu fungsi dia walitabtahu. Sebab tu ada huruf lam dekat situ. Litaskunu ada huruf lam. Litabtahu pun ada huruf lam. Manakala untuk siang pula, litabtahu min fadlih, adalah untuk kamu berusaha mencari rezeki daripada kurniaan dia. Nampak tak? Allah highlight perkataan fadli, kurniaan Allah Ta'ala. Okey, jangan kamu pinggirkan dan tinggalkan Allah Ta'ala.
Yang kamu usaha tu yang kamu dapat kurniaan Allah Ta'ala. Nampak? Allah mengaitkan semua yang kita dapat tu datang daripada dia. Dan Allah tunjukkan fungsi siang adalah untuk bekerja. Fungsi siang adalah untuk kita berusaha. Tapi kalau ni saya tak ceritalah orang yang kerja shift. Kerja shift tu lain lah. Tapi orang yang tak kerja shift, dia kerja biasa je kan. Timing dia kerja mungkin sampai pukul 9, sampai pukul 10, 11 kan. Siang tu kita jadikan dia adalah waktu beraktiviti. Janganlah sampai siang malam dia bekerja, esok pagi dia tidur sampai tengah hari. Memang jadualnya rosak lah. Jadual harian kita, kehidupan kita ni rosak. Kita akan kebingungan lah. Tak boleh, tubuh kita tak boleh adapt macam tu. Tubuh kita ni dah disetting dah. Dia ada waktu dia. Okey, ini yang paling perfect lah yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Lalu Allah kata wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Okey, bersyukur dekat sini ada dua. Kalau tengok Al-Hafiz Ibn Katsir, dia bawa ada satu lagi dalil, iaitu dalil daripada surah Al-Furqan, iaitu merujuk kepada syukur dekat sini adalah dengan beribadah kepada Allah. Ada ibadah siang dan ada ibadah malam. Dan itu adalah sebagai manifestasi. Bukti kita menzahirkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Okay, jadi syukur kat sini, mudah-mudahan kamu bersyukur. Mudah-mudahan kamu beribadah siang dan beribadah malam. Dan yang kedua, bersyukur dekat sini adalah mengkaitkan pergerakan malam dan juga siang itu adalah dengan mengembalikan kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok siang, nampak kebesaran Allah, tengok malam, nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik. Jadi soalan ni, apa yang Allah Ta'ala tanya, ara'aitum, apa pandangan kamu? Persoalan ni bukan untuk dijawab lah. Tapi persoalan ni adalah untuk kita fikirkan dan kita imani. Kita tak boleh nafikan. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berhak kontrol semua benda ni. Apatah lagi kita yang kecil-kecil, yang kerdil-kerdil ni, lebih lagi lah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguasai ini. Okey, sekarang kita tengok ayat 74-75. Okay, ini kita dah berada di penghujung ayat-ayat ini sebelum masuk cerita kepada Qarun. Baik, ayat 74-75, Allah Ta'ala menyebutkan, wa yauma yunadihim. Ini adalah ayat yang sama dengan ayat sebelum ini pada ayat 62. Sama je ayat ini, Allah ulang lagi sekali. Bezanya, ayat 62 adalah sebagai ancaman dan ketegasan. Ayat 74 diulang balik. Tapi di sini adalah sebagai satu ejekan dan penghinaan. Okay, ini ejekan. Allah ulang lagi sekali ini dengan mesej untuk ejekan dan penghinaan. Wa yauma yunadihim. Pada hari kiamat nanti, Allah akan seru kepada mereka. Siapa? Orang yang kufur. Fayaqulu, Allah berfirman, aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun. Mana sekutu-sekutu aku ni yang kamu sifatkan? Taz'umun tu yang kamu claim dulu, yang kamu dakwa dulu. Dia boleh datang pertolongan, dia boleh beri syafaat, dia boleh beri kamu perlindungan. Mana dia? Allah tanya. Dan ini adalah satu penghinaan. Sebab Allah dah sebut dah ayat-ayat tadi kan. Allah nak tunjuk pada ayat ini sebenarnya tidak. Mereka tak mampu buat apa-apa. Kamu berharap pada mereka, mereka tak mampu untuk memberikan pertolongan kepada kamu. Ini mesej daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah sambung lagi. Wa naza'na min kulli ummatin syahida. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa naza'na, dan kami telah datangkan min kulli ummah, daripada setiap umat itu, syahida, ada seorang saksi. Saksi dekat sini, syahidah dekat sini, saksi dekat sini adalah merujuk kepada Nabi. Okey, minta Cik Syikin turun ayat 75. Okey, jadi Allah Ta'ala kata, pada hari itu kami keluarkan pada setiap umat ada seorang saksi. Siapa saksi dekat sini? Iaitu adalah seorang Nabi. Adalah seorang Nabi. Maksudnya, setiap yang kami dakwa tentang kebenaran, tentang tauhid kepada Allah, Allah kata apa? Kami punya bukti kami. Iaitu melalui setiap umat adanya Rasul, adanya Nabi yang menyampaikan kebenaran. Fakulna, lalu kata Allah, dan kami katakan, hatu burhanakum.
fa'alimu annal haqqa lillah wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, kata Allah. Sekarang kata Allah Ta'ala, hatu burhanakum. Datangkanlah kepada kami ni bukti kamu pula. Allah ni. Sekarang ni datang kepada kami burhanakum. Datang kepada kami ni adalah bukti kamu pula. Okey. Ayat ni ibu-ibu, ayat yang dirahmati Allah, perhatikan. Tengok Allah tunjukkan kepada manusia di hari akhirat, pada orang kafir, kami ni ada saksi. Saksi kami Rasul. Mereka ni terima wahyu daripada kami dan mereka lah yang menyampaikan kebenaran kepada umat. Kamu yang menyembah berhala ni, datangkan saksi kamu pula. Datangkan bukti daripada kamu pula. Ini menunjukkan kepada kita. Ini menunjukkan kepada kita. Rasul ni fungsi dia adalah sebagai panduan dan sebagai dalil. Sebagai panduan dan sebagai dalil. Sebab itu, setiap ibadah yang kita lakukan, ataupun kita kata ini ibadah, maka setiap itu mesti ada tata cara. Ini ibu-ibu ayah kena ingat. Setiap yang kita panggil ni ibadah, maka setiap itu ada tata cara. Setiap tata cara itu mesti ada petunjuk dia. Dan petunjuk itu datang daripada seorang Rasul. Sebab itu Allah tanya, kami ni bawa kebenaran sebab kami ada saksi kami, iaitu Rasul yang kami utuskan. Sebab fungsi Rasul itulah dia, sebagai penunjuk cara. Jadi kalau kita nak buat satu ibadah, kita kena ikut pada penunjuk cara. Kita tak boleh ikut kita. Sebab dia bukan disebut sebagai ibadah. Sebab itu Nabi ingatkan kepada kita, siapa yang beramal selain daripada kami, itu bukan ibadah. Dia terkeluar daripada amalan kami. Okay. Kalau kita tengok surah An-Najm, okay, kita hold dulu sini. Minta Cik Syikin buka surah An-Najm, surah 53 ayat 23. Surah 53 ayat 23. Okey, sebelum tu ibu-ibu ayah boleh ikuti kuliah saya, boleh? Laju sangat ke? Ustaz, boleh. Ustaz, maksud nazak tu tarik tadi kan. Ya, Apa betul. ni, kiranya kita nanti Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi saksi kita, Ustaz. Betul lah jadi saksi kita. Maksudnya dialah yang membawa keterangan. Maksudnya kalau saya beribadah macam ni, siapa petunjuk saya? Siapa yang saya ikuti? Inilah Rasulnya. Inilah buktinya. Kita ikut panduan ni. Inilah panduan saya. Jadi kalau orang yang kafir, bila Allah tanya, sekarang kamu datangkan bukti kamu. Mereka tak mampu nak jawab. Siapa bukti dia? Siapa petunjuk dia? Sebab itu pada ayat ni Allah kata apa? In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'akum ma anzalallahu biha min sultan. Allah kata apa? Benda-benda yang kamu sembah itu tidak lain hanyalah nama-nama kamu dan datuk kamu yang menamakannya. Kamu yang reka-reka. Kamu yang mereka-reka. Ma anzalallahu biha min sultan. Dan Allah sekali-kali tidak menurunkan sebarang bukti pun yang membenarkannya. Jadi, kita mungkin tidak mensyirikkan Allah. Tetapi yang saya nak highlight dekat sini iaitu dari sudut ibadah kita. Ibadah yang kita lakukan, kita kena ingat, dia mesti ada tata cara. Kita claim je, ini ibadah ni, mesti ada tata cara. Dan tata cara itu, mestilah ada dia punya petunjuk dia. Siapa petunjuk kita? Mestilah datang daripada baginda Nabi SAW. Apa yang Nabi buat dalam ibadah, itulah yang kita ikuti. Sebab itu kita tak boleh buat sebarang-sebarang. Saya buat je. Mana datanya? Saya buat je. Tak boleh. Sebab Allah Ta'ala tunjukkan. Di hari akhirat nanti, bila Allah Ta'ala tanya, kami ada bukti kami. Ni bukti kami. Ni petunjuk kami. Kami ikut dia. Boleh ke kita ikut seorang ni dalam satu perjalanan, si fulan ni ke sana, kita ke sini pula? Tak boleh kan? Kata ikut kami. Ikutlah apa yang kami buat. Kita tak boleh. Kita tak boleh terkeluar. Jadi begitulah. Jadi beza dengan orang kafir pula. Dia dakwa ni agama kami, ni Tuhan kami, ni berhala kami. Datanglah bukti kamu. Tak ada. Sebab itu Allah sebut, apa yang mereka buat itu adalah direka-reka. Mereka tidak memiliki ada apa pun sebagai bukti, keterangan yang membenarkan apa yang mereka lakukan. Jadi ini ingatan kepada kita lah. Setiap ibadah yang kita lakukan, mestilah ada panduan-panduan. Ini membezakan agama dengan kehidupan kita. Agama dengan perbuatan harian kita. Okay, apa sahaja yang dibentuk ibadah, mesti ada tata cara dia. Dia takkan berselisih dengan perbuatan baginda Nabi SAW. Okey,
Sebab itu Allah sambung lagi pada ayat ni, in yattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus. Perhatikan. Kamu ni tak lain dan tak bukan, kamu hanya mengikuti zon saja, sangkaan-sangkaan kamu. Wa ma tahwal anfus, dan kamu hanya mengikuti hawa nafsu sahaja. Saya beribadah macam ni, ikut selera kita lah, ikut kita punya syahwat kita. Kita sangka-sangka saja. Ikut logik akal kita. Oh, kalau macam ni kena macam ni lah Oh, kita ni tengah musim panas ni, kena buat penyembahan kambing lah kot dekat berhala ni. Itu logik je, tak boleh lah. Okay? Agama ni mesti ada panduan dia, tata cara dia. Dan tata cara kita adalah baginda Nabi SAW sebagai bukti dan dalil kita. Okay, kita kembali pada surah Al-Qasas balik. Cik Syikin, cuba back. Cuba back. Boleh kan? Kalau kita back. Kalau back tu saya rasa patah balik lah. Kesian Cik Syikin cari balik. Sorry. Kejap Ustaz. Tak apa. Ustaz, betul ke dulu saya pernah dengar lah satu ustaz tu cakap perkataan nazar tu digunakan untuk orang yang bukan Islam ketika dia sakarat. Jadi dia kata kalau orang Islam sebaiknya jangan gunakan kata orang tu tengah nazar, kita betul kata orang tu tengah sakarat. Betul ke Ustaz? Okey, baik. Terima kasih, soalan yang baik. Baik, kedua-dua perkataan ni tak membezakan pun. Okey, perkataan sakarat. Sakar ni maksudnya dia mabuk. Sakar ni dia mabuk. Okey. Bila orang tu dalam keadaan menjelang kematian, dia dalam keadaan luar daripada rasional dah. Sebab itu dipanggil sakarat, kan? Sebab itu kita sebut gula sebagai sukar, kan? Dalam bahasa Arab sukar. Perkataan yang sama juga. Sebab gula ni dia ambil banyak, dia jadi apa kita istilah hyper lah. Jadi hyper. Jadi sakar ni perkara yang memabukkan. Sebab itu dalam Quran pun sebut sukara, kan? Sukara. Perkara yang kita dah hilang rasional dah. Sama je dengan perkataan nazak. Sama je. Tak ada beza pun. Dua-dua perkataan tu bagi saya tak ada perbezaan di antara ni untuk orang yang beriman dengan orang yang tak beriman. Dua-dua tu boleh digunakan lah. Okey. Baik, kita kembali balik pada ayat ini. Kata Allah Ta'ala, fa'alimu annal haqqa lillah wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tahulah mereka, fa'alimu, maka tahulah mereka annal haqqa lillah. Sesungguhnya yang hak itu, yang benar itu milik Allah. Maksud itulah disedai. Kebenaran itu adalah milik Allah Ta'ala. Inilah panduan orang mukmin. Inilah adanya syahid ke situ. Adanya seorang Rasul yang Allah Ta'ala utuskan. Okay. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa dhalla anhum, dan lenyaplah apa yang mereka reka-rekakan. Yaftarun, iaitu apa yang mereka reka-rekakan. Allah melenyapkan kebatilan yang mereka rekakan, dan yang kekal itu adalah kebenaran milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah tutup ayat ini dengan, kita dah bincang panjang nikmat hidayah, nikmat kebenaran, nikmat tauhid, nikmat keimanan. Allah tunjukkan inilah dia yang kekal adalah kebenaran milik Allah Ta'ala. Dan apa yang manusia reka-rekakan, agama yang ikut syahwat dia, agama yang mengikut logik akal dia, semuanya itu akan lenyap di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Kalau kita tengok kajian agama dekat dunia ni, macam-macam agama. Saya sajalah Google kan, tengok je lah. Ini bukan bidang saya lah, tapi saja nak dapat maklumat, info. Saya tengok banyak agama yang bercampur. Antara agama Islam bercampur dengan agama ni. Tumbuh jadi agama ni. Nampak? Ni agama ikut syahwat dia. Ikut akal dia saja. Dari sudut pemakaian, pakai macam orang Islam. Dari sudut pengamalan, amalan macam orang Buddha. Dari sudut, dia campur-campur agama ni. Sebab mungkin dia duduk di satu negara yang ada kesan dengan agama-agama ni, maka dia campur. Sebab bagi dia, kita buat apa, bertelagah kan? Elok kita campur je, senang. Jadi tak payah orang bergaduh-gaduh. Konon-konon duduk dalam keadaan neutral, contohlah. Saya tengoklah ada kan, pekaji-pekaji agama dunia ni tunjukkanlah banyak. Okey, baik, sekarang kita masuk bincang tentang Qaru.
Qarun. Sekarang Allah tunjukkan kepada kita nikmat yang ghurur, nikmat yang ghurur, nikmat yang menipu. Okey, berkaitan tentang harta. Ayat 76 Allah Taala sebut inna qaruna kana min qaumi Musa. Kata ni Allah kata sesungguhnya Qarun itu adalah daripada termasuk min qaumi, termasuk daripada kalangan kaum Nabi Musa. Okey. Dia adalah termasuk daripada kaum Nabi Musa. Artinya Qarun ini adalah Bani Israel. Kenapa Allah bawa cerita Qarun? Satu, Allah nak kaitkan tentang nikmat ni lah. Nikmat yang hakiki yang ini. Nikmat yang sementara yang ini. Nikmat harta ni. Tapi Allah nak kaitkan Qarun ini dengan cerita Nabi Musa yang kita dah bincang panjang di awal surah Al-Qasas ni. Iaitu dia daripada kalangan Bani Israel. Siapa Bani Israel pada zaman Nabi Musa? Ini adalah golongan Al-Mustata'afin. Iaitu golongan yang tertindas. Hamba-hamba. Yang ketika itu bangsa Kibti menjadi tuan. Bangsa Kibti menjadi pemerintah. Bani Israel menjadi hamba. Jadi Allah nak bagi tahu Qarun ni adalah daripada Bani Israel. Sebahagian riwayat menyebutkan Qarun ini adalah saudara dengan Nabi Musa AS. Satu keturunan lah dengan Nabi Musa. Dan dia ni ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi Musa AS. Bukan orang jauh, orang dekat ni. Jadi kita boleh bayangkanlah mereka ni keluar daripada kelompok kemiskinan. Tapi macam mana Qarun ni boleh jadi kaya? Itu soalannya. Macam mana dia jadi orang kaya? Sedangkan dia ni adalah daripada Bani Israel. Golongan yang tertindas. Golongan hamba. Maka Allah sambung lagi ayat. Allah kata, فَبَغَى عَلَيْهِمْ. Pada terjemahan ni dia kata apa? Kemudian ia berlaku sombong dan zalim kepada mereka. Baik, perkataan فَبَغَى, bagha dekat sini artinya orang yang melakukan pengkhianatan. Okay? Ataupun di sini tu sebagai kezaliman lah. Fabara dekat sini artinya Qarun ni, dia ni golongan Bani Israel, golongan tertindas. Macam mana dia boleh jadi kaya? Sebab dia menjadi pengkhianat. Dia menjadi mata-mata kepada Firaun. Itu perkataan Fabara tu. Fabara alaihim. Melalui jalan pengkhianatan ni lah dia dapat harta daripada Firaun. Dia jadi kaya ni adalah melalui pengkhianatan dia kepada Bani Israel. Sebab Firaun tahu macam mana dia nak kawal Bani Israel, dia mesti ada spy dia daripada Bani Israel. Dia tak boleh daripada orang luar. Bani Israel tak akan kongsi rasa dengan orang luar. Kan? Kita dah golongan yang tertindas, kita minoriti, kita marhain. Kita nampak orang Kibti, takkan kita nak share-share dengan dia, mesti kita benci dia, marah dia. Jadi siapa jadi tali baru kepada bangsa Kibti? Mestilah daripada Bani Israel. Macam mana orang Melayu dulu kalah dengan Jepun? Sebab ada tali barut Jepun dalam kalangan orang Melayu kita. Macam itulah dia. Okay? Jadi Allah bagi tahu. Qarun ni, dia ni orang yang tertindas, golongan tertindas. Tapi dia jadi kaya yang luar biasa sebab dia melakukan pengkhianatan. Kezaliman kepada Bani Israel. Dia jadi mata-mata kepada Firaun. Dia jadi tali barut kepada Firaun. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa atainahu minal kunuz, kata. Dan kami telah memberikan kepadanya minal kunuz. Kalau tengok dekat sini tulis kami mengurniakan kepadanya minal kunuz. Al-kunuz di dalam bahasa Arab iaitu perbendaharaan. Okay, perbendaharaan. Perhatikan dulu perkataan wa atainahu. Kami yang memberikannya. Nampak Walaupun Qarun ni kaya raya, dengan pengkhianatan dia kepada Bani Israel dan dia rasa harta yang dia dapat tu adalah daripada Firaun, tapi Allah tak kata harta tu kamu dapat daripada Firaun. Allah kata harta yang kamu dapat itu daripada kami, iaitu Allah. Allah pemilik harta, bukan Firaun pemilik harta. Firaun itu hanya peminjam harta daripada Allah Ta'ala. Dia menumpang rezeki Allah Ta'ala. Nampak ayat tu? Wa atainahu. Kamu tu dapat harta bukan daripada Firaun. Harta tu datang daripada kami iaitu Allah. Minal kunuz, kata Allah. Dan harta yang didapati oleh Qarun ni Allah kata al-kunuz. Allah tak kata al-mal, harta je. Allah kata kunuz, memang banyak. Artinya harta dia bertampuk-tampuk. Boleh jadi perbendaharaan. Dia bertampuk-tampuk. Kan beza kita cakap. Dia punya duit dalam peti besi dengan duit dalam wallet.
Kan tak sama. Kita dengar pun kita tahu dah banyak harta dia. Simpan duit dalam peti besi Entah apa dia simpan. Tak jongkong emas ke emas ke. Beza dengan orang cakap dia simpan duit dalam wallet saja. Dia simpan duit dalam bank saja. Kita dengar istilah bank pun beza dah. Dia simpan duit dalam saving account. Dia simpan duit dalam current account. Kita dengar pun kita tahu beza ni. Kan ada perbezaan kan? Macam itulah. Bila Allah kata, kami berikan kepadanya minal kunuz, iaitu daripada pembendaharaan harta. Pembendaharaan harta ni menunjukkan hartanya bertampuk-tampuk. Okay? Memang banyak harta dia kerana pengkhianatan dia, kezaliman dia kepada Bani Israel. Lalu Allah kata apa? Kayanya Qarun ni inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Iaitu kuncinya sahaja, Allah kata kuncinya sahaja, mafatihah, kuncinya sahaja menjadi beban kepada uli quwwah, kepada orang-orang yang perkasa. Allah menggunakan perkataan ini, Allah nak tunjukkan apa? Iaitu kunci yang nak buka gedung kekayaan Qarun ni, kunci tu dipikul oleh orang sejumlah lelaki yang perkasa yang ramai. Ada riwayat menyebutkan satu anak kunci 10 orang dan lebih lah. Banyaklah banyak. Ramai orang, kuncinya besar. Menunjukkan pintu pembendaharaan harta dia terlalu besar. Dan yang pikul tu pula bukan pikul mudah-mudah. Dia pikul dalam keadaan melelahkan. So, kunci pintu yang terlalu berat. Baik, adakah ini ayat menunjukkan sebagai satu simbol? Sebenarnya dia bukan simbol, tapi memang anak kuncinya besar. Sebab kita kena faham, zaman dahulu mereka punya pintu dia, pintu rumah ke, pintu istana ke, pintu kota ke, dia menggunakan selak besi yang besar. Kita tengok zaman-zaman medieval ataupun zaman-zaman sebelum tu, kita tengok selak besi dia besar. Kan Puan Shima kan, kita pergi ke Toledo, kita tengok ada 2 bel di pintu rumah-rumah orang-orang Yahudi kan. Ada 2 pintu bel. Satu pintu yang rendah, dia punya bel dia. Satu lagi yang tinggi. Kita tengok, kenapa ada tinggi dan rendah? Sebab orang dalam rumah tu tahu. Kalau diketuk oleh bel yang rendah tu, kita tahu orang ni datang persendirian lah. Tapi kalau diketuk dengan pintu bel yang tinggi tu, dia datang dengan kuda dia. Macam itulah istilah. Itu zaman sebelum ni. Kalau zaman yang berada di zaman Nabi Musa AS, macam itulah. Perubahan zaman tu berbeza. Generasi tu berbeza. Jadi zaman tu mereka pintunya besar, pintu gedungnya besar. Dan Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita yang menjadi kesilapan kepada Qarun ni, harta yang dia dapat tu daripada jalan pengkhianatan lah. Dan yang membuatkan Allah Ta'ala murka kepada Qarun ni, iaitu dia tayangkan hartanya dan dia tayangkan cara hidup dia. Tayangkan harta tu satu kebatilan. Kemudian ditayangkan, kalau kamu nak kaya macam aku, jom kita buat kerja pengkhianatan. Nampak tak? Dia sedang mempromosikan cara tu kepada orang-orang Bani Israel. Kamu khianat pada Musa, kamu khianat pada bangsa kamu boleh jadi macam aku. Yang itu adalah satu kebatilan yang paling berat yang dilakukan oleh Qarun. Okay, sebab itu Allah highlight perkataan ni. Allah bukan nak cerita tentang kekayaan dia. Kalau nak cerita kekayaan dia, ramai lagi orang kaya. Ada lagi watak-watak orang kaya. Tapi yang menjadikan Qarun ni diceritakan sebagai pengajaran kepada kita sebab dia mempromosi kekayaan dia dan dia mempromosi cara hidup dia salah. Contohlah, kita dapat kekayaan dari jalan yang batil. Saya main forex ni saya kaya. Tanpa segan silu dia tunjukkan. Dah difatwakan haram, dia tunjuk. Tengok, saya kaya ni, awak nak cakap apa? Awak kata haram-haram, awak jadi apa sekarang? Tengok saya jadi apa? Tak payah cakap, buat je sekarang. Kalau saya buat, tengok. Kalau awak buat daripada tahun lepas, dah kaya. Main forex macam saya. Contohlah. Jadi dia tunjukkan kekayaan dia dan dia tunjukkan, kalau kamu nak kaya, ikut macam saya. Lakukan pengkhianatan. Kan? Dia tunjuk-tunjukkan lah. Kalau sampai hari ini melalui media sosial lah kan. Pada zaman tu, dia tunjuk-tunjukkan. Nanti ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tengok ayat-ayat lepas ni, ada orang yang memang terpengaruh. Ada orang memang terpengaruh. Sebab dia berjaya menunjukkan benda-benda tu sehingga orang kata, dia dah tak fikir dah. Kita buat je lah pengkhianatan ni.
Sebab kita nak hidup senang. Kita nampak dia macam nikmat, tetapi sebenarnya dia bukan nikmat. Dia berbeza dengan hidayah tadi, dia berbeza dengan keimanan tadi, dia berbeza dengan tauhid kepada Allah Ta'ala. Okey, jadi kita boleh bayangkanlah kayanya Qarun ni. Dan sengaja Allah Ta'ala sebut kunuz tadi ni sebab Allah nak tunjukkan yang mana bertampuk-tampuk harta si Qarun ni, sehingga kan dia ada security dia lah. Dia ada pengawal-pengawal yang menjaga harta-harta dia. Lalu Allah kata apa? Idh qala lahu qaumuhu. Perhatikan ayat ni. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan idh qala lahu qaumuhu. Dan ketika kaumnya berkata kepada Qarun. Ini orang-orang Bani Israel bila nampak Qarun bawa kekayaan-kekayaan yang melampau-lampau ni dengan perangai dia, iaitu khianat kepada Bani Israel. Orang Bani Israel kata apa? La tafrah. Iaitu kamu jangan happy sangat. Dia kata kamu jangan happy sangat. Innallaha la yuhibbul farihin, kata Allah. Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang yang gembira. Baik. Allah Ta'ala bukan tak suka pada orang yang gembira. Kita gembira artinya kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Betul kan? Kita gembira, kita mensyukuri nikmat Allah. Tapi ayat ini Allah tunjukkan kenapa pengikut Nabi Musa, Bani Israel ni bila tengok Qarun tunjukkan kekayaan dia, dia kata la tafrah. Sebab dia nak bagi tahu pada Qarun yang Qarun tu hartanya bertampuk-tampuk lalu tidak dimanfaatkan. Kamu ada harta banyak-banyak duk tayang-tayang je dekat orang. Happy tunjuk harta kamu. Tapi harta kamu sedikit pun tak memanfaatkan. Jadi dia ingatkan, kamu gembira dengan harta yang kamu ada, tapi kamu tak berikan manfaat. Gunakan untuk membantu orang Bani Israel. Untuk membangunkan orang-orang fakir miskin dan sebagainya. Sepatutnya itu yang kamu lakukan. Okey. Sekarang, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah, perhatikan ayat 77. Pada ayat 77, kaum Nabi Musa ni ataupun kaum Qarun ni ingatkan kepada Qarun. Ada 4 perkara yang penting yang Qarun buat sebaliknya. Dan 4 perkara ni ingatan kepada kita. Allah kurniakan kita rezeki, Allah kurniakan kita harta. 4 ni adalah pesan kaum Nabi Musa kepada Qarun. Dan 4 pesan ni sebenarnya daripada Allah kepada kita. Apa dia? Apa yang dilakukan oleh Qarun sehingga dipesan oleh pengikut Nabi Musa, iaitu wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Iaitu kata pengikut Nabi Musa AS, dan carilah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kamu untuk kebahagiaan hari akhirat. Ini menunjukkan kepada kita Qarun ni yang dipesan jangan gembira sangat, sebab kebatilan yang dia buat pertama, dia cari hanyalah ketamakan dan keseronokan dunia saja. Dia pinggirkan kebahagiaan di hari akhirat. Kita boleh nampaklah vice besar dekat situ, mafhum mukhalafah dia. Okay? Jadi dia buat semua benda ni untuk dunia saja, dia tak fikir untuk urusan akhirat dia. Jadi pesanan Allah Ta'ala kepada kita dekat sini, ada harta jangan terhenti untuk dunia, tapi sambung dan panjang-panjangkan untuk manfaat masa depan kita, iaitu kehidupan akhirat kita. Salah ke beli kereta? Tak salah beli kereta. Tapi biarlah kereta kita tu menjadi harta di hari akhirat. Caranya macam mana? Dengan ada kereta dan motor, bawalah pergi masjid. Ada kereta dan motor, bawalah pergi beribadah. Itu membawa harta kita ke hari akhirat. Okay? Apa sahaja harta yang kita miliki ni, bawa untuk urusan akhirat. Salah ke beli rumah? Tak salah beli rumah. Tapi jadikanlah rumah kita itu sebagai tempat ataupun wadah kita berhimpun dengan keluarga kita, keluarga kecil, keluarga besar kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maksudnya apa harta kita ni, pindah-pindahkan, bawa sampai pergi ke hari akhirat. Boleh jadi bekal ke hari akhirat. Jangan kita hanya kumpulkan untuk keseronokan di dunia. Itu pesanan daripada kaum Nabi Musa. Dan ini pesanan Allah Ta'ala kepada kita. Kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan juga jangan kamu melupakan bahagian, keperluan dan bekalan kamu daripada dunia. Ini kita bincang tadi tu. Iaitu Allah menggunakan perkataan nasibak. Jangan kamu lupa untuk berpenat lelah daripada dunia ni. Nak menunjukkan kepada kita di dunia ni, jangan jadikan alasan
ataupun kita bermalasan, saya tak naklah kejar dunia ni sebab saya nak akhirat je. Allah tak bagi. Allah suruh kita balance kat sini. Allah suruh kita perform, berpenat-penat untuk urusan dunia kita. Sebab ini semuanya boleh jadi bekal di hari akhirat. Okay? Berapa ramai orang yang telah manfaatkan dunianya, akhirnya menjadi manfaat di hari akhirat. Okay? Kita tak nak jadi dunia kita ni wonderful kan, wonderful life kita kata. Kehidupan yang wonderful lah kita kata. Tapi kita nak jadikan kehidupan dunia kita ni adalah meaningful life. Kita nak jadi hidup yang bermakna. Okay? Jadi Allah Ta'ala suruh manusia di dunia ni, orang mukmin, supaya balance. Okay? Hidup dekat dunia ni adalah untuk berpenat-penat, perform, buat sehabis baik untuk kehidupan dunia kita. Ada bahagian di dunia ni yang akan bawa bekalan ke akhirat. Ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu alaik. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, fakir miskin, asnaf, orang yang memerlukan dan sebagainya. Kama ahsanallahu ilaik, seperti mana Allah berbuat baik kepada kamu. Saya ni malam tadi saya mengajar di penjara. Saya setiap kali balik daripada penjara ni selalu buat saya fikir panjang lah. Ada baru ni semalam tadi ada seorang banduan baru masuk lah. Dia baru masuk. Sajalah bertanyalah kan nama siapa apa semua kan. Sebab dia jadi murid. Jadi nak pendek ceritanya, banduan ni mungkin dia terlalu ramah sangat. Dia pun cerita kenapa rupanya dia masuk penjara kerana dia samun. Yang kes baru ni sebab dia mencuri motor. Kenapa curi motor? Sebab motor dia rosak, dia kata. Ada keluarga macam ni. Dia curi motor tu dengan ada isteri waktu tu, dengan anak. Saya dengar cerita dia, saya fikir, ya Allah, banyak sebenarnya tanggungjawab kita yang kita nak kena buat. Ramai orang kat luar sana tu terpaksa masuk dihukum ke penjara ni sebab desakan hidup lah. Memang sebahagian mereka melakukan kesilapan. Tapi sebahagian besar juga daripada mereka itu terpaksa buat sebab tak ada pilihan. Bukan dia tak ada pilihan, sepatutnya ada pilihan. Tapi kitalah yang tak mendekati dia. Tak mendekati dia, tak membantu dia. Dan saya ceritalah ni, mungkin Puan Shima, kita punya grup PMP kita mungkin ada idea kan, kita boleh fikir-fikirkan. Saya dapat maklumat daripada penjara sendiri, kumpulan NGO selain daripada NGO Islam ni, hari-hari bukan setiap minggu, hari-hari nak masuk ke dalam penjara untuk berikan macam-macam bantuan. Yang penting bagi mereka peluang buat program je. Tapi belum ada lagi NGO Islam yang datang nak buat program. Dan mereka ni sangat melapangkan tangan dia, menjemput NGO Islam ni masuk dalam penjara, buat program dengan bantuan-bantuan. Sangat-sangat mengharapkan. Jadi kalau kita ada idea, kenalan-kenalan di saya di sini, ada beberapa kumpulan ni, kalau ada idea nak mendekati mereka ni, bagi tahu pada saya boleh sampaikan kepada mereka yang ada di dalam sanalah, yang bertugas di sana untuk memudahkan tuan-tuan boleh akses dengan mereka. Kita bantulah, berikanlah semangat pada mereka yang mana mereka perlu memanfaatkan kehidupan dunia. Banyak benda yang mereka tak tahu, sebab himpitan kehidupan, desakan hidup, masalah rumah tangga yang bercerai-berai, macam-macam isu. Sehingga kan mereka ambil jalan mudah. Okay? Jadi kitalah yang perlu mendekati mereka. Ingat ayat ni, wa ahsana, wa ahsin, buat baik pada mereka. Kama ahsanallahu ilaik, seperti mana Allah buat baik kepada kita. Mungkin kita kata, buat apa saya susah-susah nak buat? Buat apa saya susah-susah? Saya dah ada dapat nikmat ni, saya buatlah mana saya boleh buat. Ingat ayat ni, wa ahsin, Allah kata, buat baik seperti mana Allah buat baik pada kita. Sebanyak mana Allah buat baik pada kita, sebanyak itulah kita nak balas kepada Allah tak boleh. Jadi kita kena balas kepada orang-orang yang memerlukan. Kita dah bagi tumpuan pada fakir miskin. Kita dah bagi tumpuan pada golongan homeless. Tapi kita terlupa adalah kita kumpulan. Kumpulan daripada penghuni-penghuni penjara-penjara inilah. Banyak kalangan mereka yang memerlukan kita. Dan yang terakhir sekali, wala tabghil fasada fil ardi. Jangan jadikan harta dunia yang Allah berikan itu, iaitu dengan melakukan kerosakan. Jangan gunakan harta sebagai kerosakan, dan jangan gunakan harta kamu untuk menaja orang buat kerosakan. Jangan. Allah pesan, jangan. Okay? Biar dengan harta itu menjadikan manfaat kepada orang lain.
Dan Allah tutup, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melakukan kerosakan. Nanti kita akan sambung lagi cerita Qarun ni, tak habis lagi. Ini baru permulaan. Dan kita tengok watak-watak Firaun ni, Allah cerita ribuan tahun yang lepas dan dia relevan untuk zaman kita dan akan datang. Sebab watak manusia ni tak pupus, sama je perangai dia. Dan itu mungkin wujud dalam diri kita semua. Okey, saya berhenti di sini. Saya terambil masa sedikit dan saya serahkan kepada Puan Shima kalau ada iklan. Ya, Sila. nak confirmkan tadi yang nombor 2 tadi tu apa, saya kata 4 kan? 4 pesanan. Empat Yang nombor pesanan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bahagian keduluan Ya, daripada dunia tu. Itu nombor 2. pada dunia. Okey, yang keempat tadi? Wala tabghil fasada fil ardh. Maksudnya? Iaitu janganlah kamu berbuat kerosakan di dunia ni. Maksudnya gunakan harta kamu tu sama ada untuk buat kerosakan ataupun taja orang buat kerosakan. Itu yang keempat ya, Ustaz. Okey, baik. Okay. Terima kasih, Ustaz. Okay. Silakan Puan Shima. Okey, tentang Ustaznya komentar yang penjara tu kita boleh explore Ustaz, insyaAllah. Kita boleh bincang lebih lanjut tentang apa program yang kita boleh buat dengan diorang, insyaAllah. Itu satu cadangan yang baiklah, insyaAllah. Okey, untuk program PMP hujung minggu ini, hari Sabtu, kita ada kelas Ustaz Sohail, iaitu kita membaca buku Ibn Khaldun Al-Muqaddimah. Kita baru chapter bab yang pertama, so dijemput semuanya hadir di PMP. Dan juga ada live streaming insyaAllah melalui Zoom dan Facebook. Dan juga insyaAllah kita dah mulakan untuk mewar-warkan kutipan untuk Ramadan. InsyaAllah seperti biasa kita akan memberi bakul Ramadan kepada fakir miskin asnaf di Malaysia. Kita sasarkan golongan miskin di Kelantan, di Sabah dan juga di Selangor ni juga. Mungkin di kawasan Ustaz, di Ijuk. Juga, sila refer to the link Cik Syikin baru highlight tu. Dan juga dan juga di luar negara lah, seperti yang kita telah buat pada tahun-tahun yang lepas di Colombia, di Tanzania, Yemen, dan tak lupa juga mereka di Palestine of course, insyaAllah. So semuanya kita harap kita boleh dapat sumbangan ini sebelum Ramadan so that kita boleh agihkan apabila menjelangnya satu Ramadan insyaAllah. Untuk untuk maklumat lanjut boleh hubungi admin PMP insyaAllah. Jazakallah khair. Baik, terima kasih pada Puan Shima. Jadi jazakallah khairan jazak. Kita berhenti di sini. Kita jumpa lagi pada kesempatan akan datang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.